في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, barisan pengurusan Masjid Negeri, Datuk-Datuk Muslimin serta Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Pada malam ini kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an. Kita akan menghabiskan beberapa hadis lagi yang melibatkan syurut as-salah, ya, yang membabitkan hukum syarat-syarat salat, syarat-syarat sah salat. Antaranya taharah yang telah kita baca, satrul aurah, ya, menutup aurat, taharah, menghadap kiblat, tuan-tuan, kemudian juga telah kita bahaskan bagaimana keadaan solat di tanah perkuburan, ya. Telah kita sebutkan tuan-tuan juga, ya, hadis larangan, ada 7 tempat yang kita dilarang melaksanakan solat di tempat-tempat tersebut, ya. Kemudian saya kira juga telah kita bahaskan solat dengan memakai khuf, memakai kasut yang disyaratkan kalau suci, okey, dan bukanlah tempat masjid surau yang berkapit seperti kita ni. Dan hari ini saya kira kita boleh lihat kepada hadis yang ke-16, ya, tuan-tuan sekalian. Dan juga antara syarat sah solat itu tidak ada kata-kata al-adami, kata-kata yang tidak berkait tentang solat, tuan-tuan. Maka kalau berlaku kesilapan, teguran kepada imam, maka ada di sana tasbih untuk lelaki dan tasfiq, ya, untuk wanita, ya. Itu telah kita bincang pada kelas yang lepas. Maka hadis ini kata al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an, qala wa an Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir an abihi qala, ya, hadis ini tuan-tuan riwayat seorang tabi'i yang mulia namanya Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir, daripada ayahandanya seorang sahabat, yakni Abdullah, tuan-tuan, yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azirun ka aziril mirjal minal buka. Katanya, ini hadis yang pertama untuk malam ini. Kita rujuk terjemahan, maka disebutkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi, tuan-tuan, diterjemahkan bahawa, ya, kata Sayyidina Abdullah, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika baginda salat, ya, di mana, ya, salat Nabi itu di dalam dadanya bunyi menggelegak. Bunyi menggelegak macam mana bunyinya, tuan-tuan? Seperti menggelegak periuk dari sebab menangis tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka di sini tuan-tuan sekalian kita tahu bahawa, ya, dalam solat tidak boleh ada perkataan lain melainkan, ya, bacaan-bacaan yang telah ditetapkan, sama ada Quran ataupun zikir. Ya, ini telah kita fahami bersama, tuan-tuan. Ya, cuma dalam hadis ini ulama berselisih pandangan, ya, dari sudut ini membayangkan sudut khusyuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Nabi punya solat pernah, ataupun solat Nabi itu ialah solat yang ada tangisan. Nabi menangis ketika solat, ya, dan ini merupakan ciri-ciri orang mukmin yang berjaya. Sebab Quran sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Ini sebahagian ciri orang yang khusyuk dalam solat. Okey, tetapi bukan bermaksud yang sebaliknya, kalau tuan-tuan tak menangis, tuan-tuan tak khusyuk. Tidak juga. Ya, tuan-tuan ni. Jadi yang ciri khusyuk ini tidaklah kita ukur semata-mata dengan tangisan, tetapi kalau ada tangisan yang keluar dengan penuh keinsafan, dengan penuh kerinduan, maka itu memang tanda-tanda ciri-ciri solat yang khusyuk. Itulah ciri-ciri solat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, maka memang ada dua air mata yang boleh memadamkan api neraka. Ainani la tamassahuman nar, la tamassuhuman nar. Dua air mata, tuan-tuan, yang tidak disentuh api. Ya, yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, satu mata yang menangis kerana takutkan Allah. Antaranya ketika solat dia menangis. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, iaitu satu mata yang berjaga untuk mengawal perbatasan negara Islam. Ainun, kita kata frontliner kita pun mudah-mudahan masuklah kumpulan ini. Abang-abang yang bertugas di masjid, pastikan lepas isyak kan orang tak ada lama-lama, tunggulah lepas selesai isyak wirid ba'diyah baliklah. Mungkin itu antara menjaga keselamatan itu, ya, fisabilillah itu di antara mata yang terselamat, tuan-tuan, daripada azab, ya, bakaran api neraka, tuan-tuan. Okey, itu satu bab khusyuk. Tetapi ulama dalam perkara ini, tuan, ulama berselisih pandangan. Kalau ikut Imam Asy-Syaukani, ulama Yaman yang membina mazhab sendiri, Syaukani seorang ulama besar, tuan-tuan, dia kata apa? Berdasarkan hadis ini, dia kata menangis itu tidak membatalkan solat. Sama ada kita menangis itu menggugu-gugu, keluar macam mana bunyilah, walaupun keluar dua huruf, kita faham mana-mana yang perkataan yang difahami oleh orang lain, maka perkataan itu membatalkan solat. Kalau bercakap, berbuka sebagainya, orang bagi salam kita jawab, ini semua membatalkan solat. Kalau sengaja kan, orang bersin kita jawab, batallah sembahyang kita. Tetapi tuan-tuan, dalam isu solat ni, walaupun keluar di sana dua huruf yang difahami, orang menangis, tuan-tuan, dimaafkan, kata Imam Syaukani, tidak membatalkan solat. Okey, tuan-tuan, tetapi kata, ini saya buat dapat buku baru, tuan-tuan, syarah yang baru, I'lamul Anam Syarah Bulughul Maram min Ahadisil Ahkam, ada 4 jilid, alhamdulillah, baru sampai daripada Mosir, ada 4 jilid, kupasan yang lebih moden. Sebab selama setahun kita membaca kitab Bulughul Maram ni, saya gunakan kitab Subulus Salam Imam San'ani. Itu agak lama sedikit, agak turos, tuan-tuan, agak klasik sikit kupasan beliau. Yang ini Dr. Profesor moden yang menulis, yang baru meninggal saya kira 3 bulan lepas, seorang profesor Syria, Profesor Dr. Nuruddin Itir nama dia, Syekh Nuruddin Itir, pakar hadis. Maka beliau mensyarahkan kitab Bulughul Maram ni menjadi 4 jilid. Maka kata beliau, tuan-tuan, berdasarkan pandangan Imam Syaukani ini, nampaknya Imam Syaukani ini agak bermudah, agak luas sangat dia punya kefahaman dia. Ya, maka bermaksud beliau tidak bersetuju dengan pandangan Imam Syaukani, kerana kalau macam tu nanti semua orang menangis, hohek. Sedangkan solat itu, tuan-tuan, tangisan itu perlu dikawal, tidak sehingga mengeluarkan huruf-huruf yang sehingga difahami, kan, tuan-tuan sekalian. Maka seharusnya tangisan yang Nabi SAW ini, tangisan yang pasti keluar kerana khasyah, takut, kerana gerun dengan kebesaran Allah, dengan kehebatan Allah, tuan-tuan. Ini pandangan daripada Prof. Syekh Nuruddin Itir. Cuma, tuan-tuan, pandangan itu tadi yang berpegang dengan zahir hadis. Ini kalau kat Malaysia ni, pensyarah-pensyarah kita yang terror ni, itulah Rora tu, terror tu, Dr. Rozimi, ya, Ramli tu, dia memang handal tu bab tu, ya. Dia memang cakap bab-bab ini, dia memang cakap, dia baca, dia faham. Cuma yang mungkin satu dua sudut dia terlampau lantang, melanggar sangat mazhab Syafi'i, itu yang menyebabkan dia dibelasah. Termasuk saya pun belasah dia jugalah, tuan-tuan. Tapi kita hormati dari sudut lain, itu memang ada kecerdikan, kelebihan. Cuma jangan terlampau bermudah-mudah untuk membaca zahir hadis.
Kenapa? Kerana nanti ada pertembungan hadis yang lain, kerana nanti ada hadis yang lebih kuat daripada hadis yang ini. Ini satu perbincangan, perbahasan yang panjang dalam tuan-tuan usulul hadis ataupun mustalahul hadis dan juga dalam usul fiqh. Tetapi hadis yang kita baca ni tuan-tuan, hadis Mutarrif bin Syikhir ini, dia memang merupakan zahir hadis ini dipegang oleh mazhab Hanafi dan juga dipegang oleh mazhab jumhur. Majoriti kata menangis tak ada hal, sila menangis dalam semayang, tak batal semayang. Tuan-tuan kenapa? Dalam solat kata mereka, kata jumhur, kata Imam mazhab Hanafi, dalam solat tuan-tuan ada tuan-tuan perkataan ta'awuh, Allah tuan-tuan, ada zikir kata Syekh Ali Jumaah, bukan hu lagi, bukan zikir hu lagi Abang Neb, zikirnya ini ada zikir Nabi. Ini donga adik Wahabi ni mampu dia kena belasah ni tuan-tuan. Ni jangan amal dululah tuan-tuan, kalau tak faham jangan amal dulu yang tu. Tuan-tuan Allah ini tuan-tuan satu sifat Quran Allah sebut memuji Nabi Ayub alaihi salam. Innahu awwah. Kenapa? Kata Syekhuna, kata Mufti Mesir, kata Syekh Ali, sebab zikir Nabi Ayub itu ialah tuan-tuan, keluhan dia, aduannya kepada Allah bentuknya begitu. Tuan-tuan tetapi saya kata dia, kita tak perlu lagi lah beramal dengan zikir itu, cukuplah dengan tahlil, dengan ya latif dan sebagainya yang lain tuan-tuan. Maka tangisan itu walaupun keluar padanya 2 huruf ataupun lebih yang difahami, maka itu dianggap tidak membatalkan, kerana pengaduan kepada Allah tuan-tuan, kerana kerisauan, ketakutan tuan-tuan, ini semua dikata dimaafkan mengikut pandangan Imam mazhab Hanafi dan jumhur. Mazhab kita waqala Syafi'iyah, mengikut mazhab Syafi'i, kalau zahir dalam tangisan itu tuan-tuan, dalam tangisan itu kalau zahir 2 huruf, maka ia membatalkan solat, walaupun dia menangis itu sebab tepat ternampak neraka, takutkan Allah, dia dianggap batal. Jadi mazhab Syafi'i kita tuan-tuan, dia ada 2 isu, satu bab menangis, satu bab berdehem. Hati-hati bab berdehem. Tanahnuh, tuan-tuan marah nak dengan imam panjang, jangan nak balik covid tangan nak berdehem ni tuan-tuan, masalah besar dalam mazhab Syafi'i, batal dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain okey. Jadi perhatikan betul-betul tuan-tuan sekalian. Maka mazhab Hanafi tadi, termasuk Imam Kamal bin Humam bermazhab Hanafi, dia kata apa? Yang tangisan Nabi tadi itu umpama apa disebut? Menggolagak, bunyi menggolagak, macam letak batu dalam periuk yang dah menggelegak, ger-ger-ger, macam itulah bunyi Nabi, macam itulah tangisan Nabi SAW. Dimaafkan, kata Imam Kamal bin Humam, berdasarkan hadis ni dimaafkan. Walaupun nanti bunyi menggolagak tu macam keluar 2 huruf ke 3 huruf difahami, tak ada hal. Ini ikut mazhab Hanafi. Kekalkan tuan-tuan dengan mazhab Syafi'i, maka dikatakan tak boleh. Kalau menangis, meraraung tuan-tuan, keluar 2 huruf, maka di situ dianggap membatalkan solat. Termasuklah hadis yang ke-17, hadis Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata beliau, kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan. Kata Sayyidina Ali, sebab menantu kan, boleh masuk bilik Nabi, tak ada masalah. Masuk rumah Nabi tu bilik Nabi lah. Masuk tuan-tuan sehari 2 kali. Sekali waktu malam, sekali waktu siang, kata Sayyidina Ali. Okey tuan-tuan. Kemudian katanya apa? Fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnahali. Okey, kalau aku masuk ketika itu kebetulan Nabi sedang solat, Nabi akan bagi isyarat macam mana? Tanahnuh. Nabi akan bagi isyarat tuan-tuan dengan berdehem, kalau bahasa kita lah. Berartinya jadi Sayyidina Ali faham Nabi tengah semayang, tak payahlah panggil lagi. Okey, kalau masuk kebetulan katalah waktu duha, Nabi solat duha, jadi Sayyidina Ali tak adalah panggil-panggil, Assalamualaikum, Assalamualaikum Nabi, Nabi, tak ada. Wahai Rasulullah, tak ada. Nabi sekali datang je Sayyidina Ali tu, dia terus jadi dehem itu dah faham bahawa Nabi sedang solat. Okey, tanahnaha li, sebagai isyarat baginda sallallahu alaihi wasallam sedang solat. Maka kalimah berdehem itu namanya tanahnuh. Tanahnuh tuan-tuan, itu kalimah berdehem tuan-tuan sekalian. Maka
ya hadis itu boleh difahami bagaimana keadaannya tuan-tuan, maka keadaannya ikut zahir hadis, maka tak ada masalah. Saya kata tadi mazhab Syafi'i masalah kan. Zahir hadis ini, hadisan Ali ni katanya tak ada masalah untuk berdehem marah ke imam. Kan imam pasal panjang tarawih esok. Kalau imam baca tuan-tuan, kalau imam baca rakaat pertama surah Ikhlas, terlupa lam yalid walam yulad, satu masjid negeri walam yakul lahu kufuwan ahad, yang sana walam yakul lahu kufuwan, walam semua sambung sebab suratul Ikhlas. Ada cerita di Mesir ni, cerita lama lah. Dia seorang ustaz syekh hafiz Quran, tapi dia dah lama tak ke depan, dia agak ngajar mahat, dia tak jadi imam, jadi berdepan dengan orang gabra pula. Ya, malam tu imam tiga-tiga cuti, entah mana poi, entah kursus ke apa. Jadi Nazir dah mengelabah, siapa nak jadi imam tarawih ni? Ada satu ustaznya ni di Mesir, syekh ni hafal Quran, tuan jadi imam. Jadi ustaz ni kata, syekh ni kata, orang lain saya tak biasalah, tak ada orang dah, semua imam kursus cuti, dia melancung ke mana entah. Dia naik tuan-tuan, nak stabilkan keadaan ni, rakaat pertama dia baca suratul Ikhlas, suratul Kafirun, pendek ya kan. Dia tersangkut pula, satu masjid merang-raung menegur imam. Kita dah khabar dah, kalau nak tegur imam niat zikir. Mazhab Syafi'i dia straight sikit bab ni, niat zikir, jangan niat nak botolkan imam, batal sembahyang kita. Kalau mikrofon rosak, nak sampaikan suara kita ke belakang, ke kelilingnya, orang tak dengar, muslimat tak dengar pergerakan imam. Jadi mubaligh itu, kita yang duduk di tengah tu, kita nak sambung suara pergerakan imam tu, kita kuatkan suara Allahu Akbar, Rabbana lakal hamd dengan niat zikir, kan? Itu kita dah bersebut dah dulu ya tuan. Jadi rakaat pertama syekh ni dah sangkut sebab menggelabah tuan-tuan, semua sambung. Okey, tak apa, bagi Chan. Rakaat kedua tuan-tuan, dia bantai baca surah A'raf, surah An'am, dia baca 10 ayat, dia memang hafiz Quran, dia berhenti, dia nak tengok ada tak orang belakang yang menyampuk. Seorang pun tak payah nak sambung. Tadi korang kulullahu ahad, kul ya al-kafirun bukan main handa, satu masjid berbunyi ya, dan baca surah panjang, seorang tak payah nak sambung sebab tak hafal. Tuan-tuan, tapi itu cerita tuan-tuan. Baik, kembali. Jadi dalam kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah ini tuan-tuan, secara zahir hadis kita katakan tanah Nuh itu tadi tidak membatalkan solat. Kerana apa? Kerana ada keperluan. Bukan saja-saja dah tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, tak ada sengaja dah. Nabi tadi tanah Nuh kerana apa? Memberi isyarat kepada Sayyidina Ali bahawa Eden tengah solat. Tanah Nuh itu ada tujuan dia. Ya. Tujuan apa tadi? Mungkin nak ingatkan orang, mungkin nak bagi orang masuk. Tuan-tuan sekalian, ya, maka dia kata kalaulah tanah Nuh untuk memberikan orang masuk ke bilik kita, ke rumah kita, ataupun memberi isyarat yang kita sedang solat, maka tanah Nuh untuk repair suara. Kalau katalah serak ini kan, banyak ceramah, banyak bercakap, maka serak itu boleh tak kita sikit-sikit kan? Maka ikut dalil zahir hadis ini okey. Tetapi saya nak khabarkan tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i tanah Nuh itu boleh membatalkan solat. Nanti mungkin Ustaz Ilyas lebih detail lah perbahasan tentang perkara-perkara ni tuan-tuan. Dalam fiqh Syafi'i tuan-tuan, tanah Nuh tuan-tuan dibenarkan untuk Fatihah sahaja. Bermaksud suara kita memang habis serak, sampai tak berapa keluar pula bacaan Fatihah kita, bolehlah kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, batuk ar-rahmanirrahim, boleh untuk Fatihah. Berdehem untuk betulkan tokak untuk Fatihah. Untuk surah masa itu imam jangan baca surah panjang sebab kau sakit tokak. Makmum pun semua bersyukur, alhamdulillah, minta tiap-tiap malam imam sakit tokak, biar dibaca surah pendek. Dari sudut itu imam tidak perlu memilih surah yang panjang-panjang untuk adjust dia punya tak. Dia boleh adjust untuk Fatihah saja. Untuk surah dalam mazhab Syafi'i dia perlu memilih surah yang pendek-pendek supaya dia ringkaskan, dia perlahankan suaranya. Selesai rakaat pertama, naik rakaat kedua, batuk lagi ni, suara serak lagi,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Betul sikit-sikit lah, itu dimaafkan. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya dalam bab itu, kerana tanahnuh itu juga dia membabitkan keluarnya dua huruf yang boleh difahami. Okey, maka kita katakan dalam mazhab kita tuan-tuan ada sedikit ketat tuan-tuan dari sudut hukumnya, maka ya kita berhati-hati supaya jangan sampai solat kita tuan-tuan jadi batal. Okey, selesai ya. Taib, qala, kita teruskan hadis yang ke-18, hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan qultu li Bilal kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaruddu alaihim hina yusallimun alaihi wa huwa yusalli, qala yaqulu hakadha wa basata kaffah. Okey, tengok terjemahan ya tuan-tuan. Ya, kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia tanya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an, macam mana kau tengok Nabi SAW menjawab salam ketika sahabat-sahabat bagi salam padahal Nabi sedang solat? Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa yang Nabi buat? Tadi dengan Sayyidina Ali, Nabi tanahnuh, tapi jawapan Sayyidina Bilal macam mana? Maka Nabi bagi isyarat. Apa isyarat tuan-tuan? Nabi bagi isyarat mengangkat tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqulu hakadha wa basata kaffahu, Nabi membuka tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan tanda pelompang ni dah, tanda Waalaikumsalam, dia tengah semayang, kau dah nampak dia semayang nak bagi salam lagi. Dalam jamban kau bagi salam buat apa? Orang tengah semayang bagi salam buat apa? Ini kita tak nampak. Okey, mereka tak nampak Nabi sedang solat, jadi mereka bagi salam, maka Nabi SAW memberi isyarat, Nabi angkat tangan, artinya solat, Nabi sedang melaksanakan solat tuan-tuan. Ini cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam tuan-tuan. Maka ya, kalau kita tengok ya, ini juga sebagai satu dalil tuan-tuan bahawa itulah pergerakan-pergerakan yang dimaafkan, ya, pergerakan-pergerakan yang dimaafkan, mengangkat tangan kerana memberi isyarat, itu perkara-perkara yang diberikan kemaafan dan kelonggaran dalam solat tuan-tuan ya. Taib, hadis yang ke-19, hadis Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab. Okey, kata Sayyidina Abi Qatadah tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata bahawa ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, Nabi menanggung cucunya, Nabi dukung. Siapa cucu Nabi? Sayyidah Umamah, perempuan lah, cucu perempuan. Sayyidah Umamah ni lebih senior daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Sayyidah Umamah ni cucu sulung lah. Umamah ni cucu sulung, sebab Sayyidah Zainab ni anak sulung tuan-tuan jadi Sayyidah Zainab dapat anak namanya Umamah, perempuan, cucu perempuan Nabi SAW. Yang Sayyidina tu lebih tua daripada Sayyidina Hasan, lebih tua daripada Sayyidina Husin. Okey, jadi ketika solat Nabi dukung Sayyidah Umamah ini tuan-tuan. Jadi ketika solat peluklah, dukunglah. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Okey, masa sujud Nabi letaklah tepi ke depan ke baby ni. Okey, kan Nabi nak bangun, Nabi dukung semula anak ni, cucu ni tuan-tuan. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, wa huwa ya'ummun nas fil masjid, riwayat Imam Muslim tuan-tuan, Nabi jadi imam lagi, jadi imam, dukung Sayyidah Umamah. Dan mana pernah Nabi sembahyang jadi makmum? Nabi tak pernah jadi makmum tuan-tuan sembahyang, kecuali 3 hari ataupun seminggu sebelum Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar jadi imam, itu saja kan. Nabi SAW mesti jadi imam, sebab kaedahnya la yajuz taqdimul mafdul ma'a wujudil fadil. Ini poin saya dengan Habib Ali. Saya ziarah Habib Ali di Darul Murtada sembahyang zuhur. Dia kata doktor jadi imam. Saya kata tak boleh Bib, la yajuz taqdimul mafdul ma'a wujudil fadil. Tak boleh orang yang kurang ni jadi imam sedangkan yang lebih afdal ada bersama saya. Jadi yang afdal tu dia Habib, dia Syekh, dia orang alim besar, dia yang jadi imam.
Itu kaedah saya bagi. Tapi Ustaz Fadli, kaedah tu tak terpakai sebab Ustaz imam rotib kat sini. Ustaz lagi afdal jadi imam daripada penceramah. Tu kaedah tu tak terpakai. Baik tuan-tuan sekalian. Kembali. Maka dalam hadis ni tuan-tuan, saya pernah tengok sekali semain subuh, saya mengajar di Masjid Paru Jaya. Ada satu brother tu, muda jugalah. Dia memang duduk saf depan, sehingga paling kiri sekali dia bawa baby dia dukung. Masya Allah. Eloklah budak tu tak merengek tuan-tuan. Ya, dia kalau letak dia meraung lah. Abah dia dukung balik, polok dia balik, dia sonyap. Kan orang masjid biasalah pandang ke bawah, kata aku balik dengan selipar lah orang ni kan. Kau bawa anak kau masjid apa hal? Kita kan buat benda tak, kita tak biasa kan. Jadi sikap kita macam mana tuan-tuan? Benda yang bukan budaya kita. Kan? Tengoklah kadang-kadang dia ni memang kata bini hospital kau, baru isteri dia meninggal kau, mana kita tahu kan. Kalau kes-kes begitu kita adalah pertimbangan. Memang terpaksa bawa anak tu. Kalau begitu macam Ahmad Al-Bab dan tuan, kalau orang lain pegang melalak dia. Tukar nama dia diam. Jadi kalau sebab-sebab yang begitu perlulah kita betul ansur juga. Tapi kalau dia mengada-ngada tuan-tuan bawa anak sajo yo. Dia kata sebab saya memang nak membesarkan anak saya dalam masjid. Anak kau bukan membesar, memokak nama tuan-tuan, sebab itu isu bawa anak-anak ke masjid ni memang perbahasan ulama ada pro kontra, tapi ambil jalan tengah lah. Jalan tengah selagi kita boleh kawal dia boleh kawal kalau dia seorang. Kalau dua orang dia jadi atromen habis. Dia seorang dia boleh, dia tak ada modal, tak ada siapa ni nak bergaduh, nak main tarawih kan. Memang kita pun bagilah peluang orang pencen ni masa ni lah kita nak semayang, nak fokus sikit. Dia bantai beronjing kat belakang tu tuan-tuan, kita pun jadi jam. Tetapi saya kata tadi ambillah jalan tengah, harmonikan supaya budak-budak pun. Jadi maksud alasan bawa budak kecil yang meraung, yang main, yang membising ni tuan-tuan, sebenarnya tak praktikal. Itu bukan cara untuk membesarkan anak. Orang bagi alasan, Ustaz, Turki budak main basikal dekat bawah dalamnya. Bang, kau tengoklah masjid dia besar mana. Kalau masjid dia besar, memang ada padang futsal, ada padang netball, ada tompek lah, tu lantak lah, boleh lah. Tapi masa semayang berhentilah solat. Tapi masalah masjid kita tuan-tuan tak boleh. Masjid kita kecil, ruang dia tak ada, terbatas kan. Maka sebab tu kita kata, saya kata kurang praktikal lah kalau bawa budak-budak memang dia bising. Tapi kalau anak tuan-tuan soleh, wali-wali songo berlaku, bawa lah, tak ada masalah, dengan syarat jaga kebersihan. Di sudut yang lain pula lah tuan-tuan sekalian. Jadi kembali hadis ini apa? Ada ulama mengatakan tak ada masalah mendukung bayi itu tidak melibatkan pergerakan yang banyak. Kita faham kan? Mazhab kita, mazhab Syafi'i kan, dia kata jangan pergerakan banyak 3 kali berturut-turut. Jadi kalau tidak melibatkan pergerakan yang besar, kalau handphone kita berbunyi tengah semayang, apa kita punya tindakan? Kalau agak-agak tuan-tuan dekat poket, rabuhlah, picitlah, tekanlah apa yang patut, kan keluar lagu pula lagi parah. Tapi kalau tuan-tuan simpan dalam beg, tuan-tuan nak merangkak pula cari beg pula ada 3 lapis, tengok pula, itu tak boleh lah. Tapi kalau setakat bunyi itu, handphone tu memang silent, afdalnya jangan bawa langsung. Tapi dah terbawa, dah tak tersilent tadi tu tuan-tuan, maka tekan. Sebab dosa tuan-tuan membiarkan lagu tu ganggu satu masjid tu lagi besar dosa dia. Maka dimaafkan tuan-tuan 1-2 pergerakan yang tidak melibatkan 3 pergerakan berturut-turut yang kasar, yang besar, dimaafkan. Sebab tu sahabat tadi, kalau dah jahil, kalau tak nak mengaji, acah-acah alim macam pandai bona, gayo macam orang alim, mengaji tak nak, duduk kuliah malih, itu bawa handphone kuek-kuek, memokak dia. Ini sebab apa berlaku tuan-tuan? Datang masjid untuk semayang je, betul cabut. Kuliah punya banyak di Seremban ni tak nak ikut, belah macam tu je kan. Sebab tu hukum-hukum tu tak sampai kat telinga dia buat mazhab sendiri, ya kan. Maka sebab tu kita ada jalan keluar sebenarnya. Kalau tidak melibatkan perbuatan yang besar, maka kita dimaafkan untuk mematikan handphone tersebut, tekanlah. Tapi kalau saya khabar tadi, kalau jauh nak bergorak pula, gostan pula, pusing pula dada ni, itu gila lah tuan-tuan, itu memang batal sembahyang. Okey, maka kita teruskan tuan-tuan penerangan hadis ini. Saya petik kata-kata Prof Almarhum Syekh Nuruddin Itir tadi.
Dia kata hadis ini menunjukkan harusnya membawa anak kecil lelaki ataupun perempuan, tuan-tuan, termasuk dengan ni, termasuk binatang yang bersih, binatang yang suci maksudnya. Ya, tak kisah semayang fardu ataupun semayang sunat, tak kisah sama ada kita imam ataupun makmum. Okey, untuk anak kecil tadi dah satu bab. Timbul pula, ustaz, kucing, sebab kucing, sayang mana kucing saya? Nama kucing Jawa ada, nama kucing orang putih ada, nama kucing mu'allaf ada, macam-macam nama kucing lah. Sebab kucing lah ustaz, ni ustaz dah cerita malam ni. Bang, nanti dulu saya nak habiskan cerita ni. Tuan-tuan, dia kata apa? Ya, jumhur mengatakan, majoriti ulama mengatakan, tuan-tuan sekalian, solat terbatal kalau membabitkan pergerakan-pergerakan yang besar, yang kasar, tuan-tuan. Ya, tetapi Nabi SAW sendiri telah menunjukkan perbuatan itu tak batal. Ada juga yang dulu tunjuk video dukung anak, orang ketuk pintu, dia ghostan, buka pintu, bagi isyarat, masuk semua. Jadi kita kata perkara tu konon-konon nak beramal dengan hadis ni, tapi tak kena cara lah. Ya, tak kena cara. Cukup tadi kita paling selamat jangan berdehem. Paling selamat apa kalau orang panggil, kita kuatkan bacaan. Menguatkan bacaan itu tanda kita sedang solat. Kalau dia faham, oh semayang, okey. Kalau dia faham, dia baca qasidah tu, dia baca tabat siadah, dia baca qasidah. Sebab tu tuan-tuan, ada juga cerita kelakar ni. Anak saya baca dalam jamban, dalam tandas, tala'al badru alaina, dia pelompang anak kau mengaji dalam tandas kenapa? Haram. Jangan mengaji, jangan baca Quran, tolak al-badru ayat Quran. Kan? Jadi bini dia kata, bang, kenapa marah anak itu? Kau tengoklah si Alungnya mengaji dalam Quran, tolak al-badru kan Quran. Lah bang ni apa bangang bona ni kata. Tolak al-badru tu nasyid qasidah. Lah yoko, dia dah 30 tahun baca surah tu dalam Quran, kata lelaki ni. Tuan-tuan nampak? Ini sebab apa? Tak mengaji. Arab ko Melayu ko sama, tuan-tuan ya. Kalau tak mengaji kita buta lah. Ya. Maka kita jelaskan tuan-tuan, kata Syekh Nuruddin Itir, tuan-tuan, Al-Halabi. Saya sayang 2008 saya pergi, tuan-tuan, saya tak dapat jumpa pengarang ni. Tak dapat jumpa, dia ada program lain. Saya tak ada rezeki jumpa Syekh Nuruddin Itir ni. Tuan-tuan, dia kata apa? Sebahagian masyarakat kita, kata dia, yang poning al-abath, yang bermain-main dengan hukum ni, tuan-tuan, dia ambil dalil ini untuk membawa binatang dia dalam sembahyang. Ini ada orang ambil hadis ni sebagai dalil, boleh dukung kucing ke, arnab ke. Tuan-tuan tetapi tuan-tuan, perkara itu tidak bertepatan sama sekali. Yang boleh tadi kita kata anak kecil dengan sebab-sebab yang tertentu, itu yang dilakukan oleh Nabi kepada Sayyidah Umamah binti Zainab. Ada yang mengatakan tuan-tuan, pandangan kedua Qabar, Nabi bawa itu pun ini hanya boleh untuk Nabi je, khususiat namanya, khusus untuk Nabi saja. Orang lain tak boleh. Sayyidina Abu Bakar tak boleh, Sayyidina Umar tak boleh, Imam Hasan Basri tak boleh, Imam Junaid tak boleh, Imam Syafi'i tak boleh. Katanya ini hanya untuk Nabi SAW. Ini alasan-alasan mengatakan kita tak boleh bawa baby dukung, nak letakkan karang masa sujud, nak berdirikan dukung balik, tak. Tetapi pandangan ini nampaknya tidak dipersetujui oleh ramai ulama. Kenapa tuan-tuan? Sebab alasan khususiat ni tak bertepatan. Artinya Nabi buat, maka umat juga dibenarkan mengikut perbuatan tersebut. Ada pandangan tuan-tuan menyebutkan bahawa Sayyidah Umamah ni pandai. Dia yang bergantung, berpaut dekat atuk bukan Nabi SAW yang dukung dia, dia yang paut dekat atuk dia. Ada juga alasan yang begitu yang diberikan oleh para ulama, tuan-tuan. Cuma apa yang disebut oleh Imam Nawawi, ini kita fahamlah. Kalau Imam Nawawi ni tuan, dia yang tarjih mazhab kita, dia tapis cantik. Banyak pandangan-pandangan mazhab Syafi'i pun dia macam-macam pandangan, berpecah. Tim Khurasan Iran lain, tim Iraq lain. Khurasan tuan-tuan lebih tepat dalam menyalin fatwa-fatwa mazhab Syafi'i. Orang Iraq tuan-tuan lebih cekap dari sudut percambahan minda. Hukum-hukum baru Iraq lagi cepat, advance mengeluarkan fatwa. Ini mazhab Syafi'i pun dia dah pecah dua. Satu aliran Iraq, satu aliran Iran, Khurasan. Maka Imam Nawawi tuan-tuan, dia tapis semua tu, dia keluarkan fatwa dia. Ini yang kita pakai. Kebanyakan fatwa kita mengambil kira pandangan Imam
An-Nawawi dia kata apa? Sebenarnya okey, boleh bawa anak kecil didukung dalam solat berdasarkan hadis Umamah ini, cuma dia kata syaratnya mesti budak tu bersih. Sama macam suci masa kita bawa tawaf, betul? Cuma tawaf kan kita dah bincang, satu je pakai. Kita ko anak kita punya. Kalau tuan-tuan niatkan ihram untuk si anak, dia saja dapat. Kita belum dapat lagi. Dia tak boleh dua-dua sekali. Dia tak boleh berlaku dua-dua. Untuk tawaf salah seorang sahaja. Kecuali kalau sorong lain. Dukung hukum lain. Sorong kalau anak tu dah kita kata mumayyiz. Darjah 2. Abang niat sama-sama dengan abah. Niat nawaitu tawaf sab'ata asywatin tawafal umrati lillahi ta'ala. Dia pun ikut, dia pun niat dalam hati, dia ahli niat, mumayyiz, boleh, dua-dua boleh pakai walaupun kita sorong dia. Tapi kalau dukung hanya terpakai salah seorang sahaja, tuan-tuan. Jadi maknanya kata Imam Nawawi tadi, boleh dukung anak tu dengan syarat dia mesti bersih daripada sebarang najis, tuan-tuan. Dan tak adalah muntah kau, bersih, pakaian dia bersih. Tadi kalau kata dia dah terberak, terkoncing ke, tukar pampers dia dulu. Jadi kalau dah begitu, bismillah, boleh tuan-tuan. Itu dibenarkan tuan-tuan sekalian. Dan bahkan kata Imam Nawawi tuan-tuan, perbuatan itu walaupun kadang-kadang tuan-tuan dikata apa, dikata tak batal dengan syarat dia melibatkan perbuatan yang minimum, yang sedikit. Jangan ikut mazhab kucing tadi, mazhab dukung kucing tadi, itu dianggap mazhab syaitan. Ini saya sebut perkataan Syekh Nuruddin Itir dalam kitab ini tuan-tuan. Orang buat bermudah-mudah, tuan-tuan, cuba bayangkan ikhtilas itu makruh dalam solat. Ikhtilas ni apa? Kita pusing-pusing tak tentu arah, kejap ke kanan tengah solat, itu ikhtilas yang makruh. Ikhtilas itu pun makruh tuan-tuan. Macam mana kau nak buat, nak dukung anak, nak letak anak, nak kucing tadi, binatang kau nak dukung lah, kau nak lopeh, maka itu semua perbuatan yang sia-sia, yang tidak bertepatan dengan syariat. Ketika Sayyidah Umamah ini didukung oleh atuknya Nabi SAW, umurnya ialah 3 tahun. Tuan-tuan jadi budak 3 tahun, tuan-tuan sekalian. Dan bagus tuan-tuan di sini sebab Syekh Nuruddin Itir ni saya ingat dia Al-Hasani, Ahlul Bait, keluarga Sayyidina Hasan. Dia kata keluarga Nabi ni bersih, Nabi makan jaga, maka cucu Nabi, anak cucu Nabi pun bersih. Maka itu dalil yang mengatakan boleh bawa kalau anak itu bersih. Hadis yang terakhir tuan-tuan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi SAW bersabda, uqtulul aswadain fi salah al-hayyata wal aqrab. Bunuhlah dua yang hitam. Kalau kamu solat, dua binatang hitam tu datang kat kamu boleh bunuh, iaitu al-aqrab, al-hayyata wal aqrab, ular dan kalajengking. Ustaz dah belajar dah bulan lepas Masjid Negeri, tapi yang datang kalajingga Ustaz, pink apa macam coklat lah Ustaz, tak berapa hitam pun dah lah. Itu tak kisahlah, yang penting binatang tu namanya ular, nama kalajengking tuan-tuan, mencederakan kita, boleh bunuh. Jadi bunuh itu mestilah membabitkan beberapa pergerakan, betul? Maka situ tuan-tuan, ulama kata hadis ini secara zahirnya mengatakan wajib membunuh dua binatang tu, namanya al-aswadain, dua yang hitam. Tuan-tuan bahkan binatang-binatang tuan, ada 5 jenis binatang yang digelar fasik jahat. Anjing hitam, gagak hitam, tikui, masuklah 2 ekor lagi ni, ular dengan kalajengking. Ini pun walaupun kita di tanah haram, bukan Masjid Negeri lagi, bukan masjid negara, walaupun bukan di Mesir, walaupun tuan-tuan kita di tanah haram mana boleh kita sewenang-wenang bunuh binatang. Tapi kerana binatang ini fasik, silakan bunuh, boleh dibunuh binatang-binatang, tak adalah kena dam apa-apa dah. Kalau ketika solat tuan-tuan, dikata tadi bukan colornya tak kisah hitam ke jinggo ke apa color baik tuan. Kalau 2 ekor ni datang, kita boleh bunuh. Maka tuan-tuan, ini merupakan perbuatan yang dibenarkan dalam solat. Okey. Cuma pandangan jumhur mengatakan bahawa tak batal kita bunuh tuan-tuan. Kalau tangan pengkar, boleh kena kau sekali. Dia pula binatang tu jenis
Kan dia lari sana pusing sini, boleh ke? Saya fikir tuan-tuan cara logik mudah, kita berhentilah semayang. Jangan nak acah-acah khusyuk. Saya ikut Imam Malik, Ustaz kata dia. Imam Malik tuan-tuan, dia kena sengat dengan kala jengking dalam kuliah hadis dia tak berhenti. Kita kena tuan-tuan lalu lipih satu dah cabut dah. Imam Malik tuan-tuan dalam kuliah hadis dia meriwayatkan hadis, kala jengking dah berubah-ubah dah. Tuan-tuan sakit, sakit bisau tu, tapi dia tak berhenti. Habis sekarang boleh minta ubek. Murid tanya, Tuan Guru, Imam tak berhenti, Imam dah sakit ni bahaya mudarat. Aku tak boleh berhenti sebab aku sedang berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Imam Malik kan tuan-tuan. Jadi kalau kita tuan-tuan, dia kata apa tadi, ya, melibatkan kita bunuh binatang tadi tu, ular dengan kalau tu mesti banyak pergerakan. Dia tak dapat secara sopan santun macam ambil handphone tadi dah. Ambil handphone tu memang boleh sopan lah. Ini ular kan, dah dokek yang kita. Tuan-tuan, kita bukan jenis khusyuk benar kan. Jadi kalau macam tu kita berhenti je lah. Ini cadangan saya lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak try khusyuk, try lah. Saya cadang kalau macam tu, dah lipan ke binatang biso tu dah dokek kita stop lah kan. Tuan-tuan maka apa lanjutan tadi dia kata boleh pergerakan yang banyak pun dimaafkan. Itu mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tetapi mazhab kita straight. Sebab tu saya kata tadi, kalau tak boleh, berhentilah. Mazhab Syafi'i kata kalau melibatkan pergerakan yang banyak pun tak boleh. Dia maknanya, kalau kata macam mana tuan-tuan, tuan-tuan kita berdiri, tepi kita memang ada tongkat, contohlah kan, dekat kan, boleh sekali capai. Okey, 1, 2 habis. Kalau tak mati, kita lah mati. Jadi setakat 2 tu je lah. Masuk yang ketiga, kecuali kalau tidak berturut-turut. 1, 2 stop dulu, belum kita nak buku ketiga dia dah sengat kita. Jadi sebab itu mazhab Syafi'i dia agak ketat dalam masalah ini tuan-tuan. Dia tak benarkan kalau melibatkan perbuatan yang banyak. InsyaAllah minggu depan kita sambung bab surtratil musalli. Wallahu wali taufiq. Terima kasih tuan-tuan yang berinfak tabung saya untuk tuan-tuan. Kami tengah naikkan bangunan fasa 3 ya, Ma'had Tahfiz dan Tafaquh As-Sa'adah Jalan Pantai. Ada joki tuan-tuan bolehlah ya sedekah lebih-lebih sikit. Minggu depan tuan-tuan buat duit banyak sikitlah ya. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.